Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu penjelasan daripada Habib Ali Zainal Abidin. Cuma penjelasan itu bagi saya agak mengecewakan dan tidak menjawab isu yang sebenar. Tak mengapa, kita tonton dulu kemudian saya berikan ulasan. Untuk makluman semua, video ini saya potong kepada beberapa poin penting yang disebut oleh Habib Ali. Setiap potongan saya tandakan dengan gambar yang berpusing supaya anda dapat kenal di mana saya potong. Link bagi video penuh dalam kotak description. Fiqhu at-taghaful. Apa itu fiqh igno? I don't care. Walaupun tidak dalam semua keadaan. Intinya apa yang saya katakan di sini, ada dasar-dasar tertentu yang jadi pegangan bagi kita. Ada kalanya kita perlu jawab, ada kalanya kita tak perlu menjawab, ada kalanya kita anggap angin berlalu. Jadi ada kalanya jawaban itu adalah dengan dia diam, dengan kita diam dan tidak peduli. Faham tuan? Bila kita menyikapi diam, kalau kita tengok kesnya itu apa, masalahnya itu apa, perlu jawab atau tidak. Kalau tidak, dan kita timbang manfaat dan mudaratnya, mana lebih besar. Bila kita akan komen, bila apa yang ditengahkan itu merosakkan dan boleh mengelirukan orang ramai, maka kita akan komen semata-mata bukan karena untuk menjawab kepada orang itu, tapi karena ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya tak terkeliru dengan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Habaib itu manusia, sama dengan yang lain yang boleh salah dan boleh betul, seperti mana rumahnya manusia, ya. Orang nak tegur orang lain, budaya teguran itu memang agama jantungnya itu nasihat, tegur menegur, sehingga orang itu akan dikatakan sombong kalau tidak mau ditegur. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, cuma cara menasehat itu diatur oleh agama. Katanya dalam pepatah atau Imam Syafi'i yang mengatakan, orang menasihati orang di hadapan orang ramai itu bukan nasihat, itu fadhihat, mendedahkan aib orang itu. Si fulan buat benda tak betul, dimarah, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Yang lain yang awalnya tak tahu jadi tahu. Tujuan menegur, membetulkan, tapi mengaibkan kepada semua orang. Kecuali kalau teguran sifatnya umum, tak sebut nama, dan orang pun tak tahu. Nah, ini dikongsi nasihat untuk semua. Faham dong? Baik, ulasan pertama. Setuju bahawa bukan semua perkara kita perlu komen atau jawab. Setuju bahawa komen atau tidak, jawab atau tidak ialah dengan kita pertimbangkan antara manfaat dan mudarat mana yang lebih besar. Setuju bahawa kita komen apabila isu tersebut merosakkan dan mengelirukan orang ramai. Setuju bahawa komen bukan semata-mata untuk menjawab seseorang, tetapi kerana ingin memberi pendedahan kepada masyarakat supaya tak terkeliru dengan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Setuju juga bahawa habaib itu manusia, boleh salah dan boleh betul. Ringkasnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Habib Ali. Dan perkara ini kita maklum dan amalkan. Saya sendiri alhamdulillah amalkan, di mana anda para penonton boleh lihat sendiri komen-komen negatif di saluran YouTube saya. Saya ignore, saya abaikan dan terus membuat video-video yang moga-moga bermanfaat kepada sesiapa yang inginkan ilmu. Cuma isunya di sini, wahai Habib Ali, ialah video yang sudah tersebar luas, yang sudah viral tentang cara solat Habib Umar bin Hafiz. Dalam video tersebut, Habib Umar solat dengan cara solat yang sangat memerlukan penjelasan. Baik,
saya pinjam semula perkataan Habib Ali bahawa kita komen apabila isu tersebut mengelirukan orang ramai. Habib Ali juga berkata, komen bukan semata-mata menjawab seseorang tetapi kerana ingin memberi pendedahan kepada masyarakat supaya tak terkeliru dengan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Sekarang ini, masyarakat keliru dengan cara solat. Bukan cara solat mana-mana kelompok, tetapi dari kelompok anda sendiri, wahai Habib Ali. Bukan cara solat mana-mana habaib, tetapi orang besar lagi penting di kalangan habaib, yang ini Habib Umar bin Hafiz. Maka perkara ini tidak boleh dan tidak patut didiamkan, tidak patut diignore atas sebab-sebab yang Habib Ali sendiri berikan. Justru yang sepatutnya memberi penjelasan. Yang pertama, the first, untuk memberi penjelasan ialah dari kalangan para habaib sendiri. Bahkan mungkin Habib Ali sendiri, kerana saya dikhabarkan Habib Ali adalah anak murid Habib Umar bin Hafiz dan rapat dengan beliau. Ketika Habib Umar datang ke Malaysia baru-baru ini, Habib Ali menjadi penterjemah untuk Habib Umar. Maka berikan penjelasan apakah solat Habib Umar itu sah. Jika sah, apakah itu cara solat yang sebaiknya? Apakah orang awam seperti saya patut mengikutinya? Berikan penjelasan ilmiah yang memuaskan hati kami semua. Jangan beri penjelasan umpama video atau umpama apa yang Habib Ali sampaikan tentang lokasi kubur Nabi Hud yang telah saya ulas dan kritik sebelum ini. Atau jika sebaliknya, saya ulangi jika sebaliknya, maka katakan saja seperti mana kata Habib Ali sendiri, saya nukil semula habaib itu manusia, boleh salah dan boleh betul. Maka saya bagi contoh ayat katakanlah contoh ayat, kami para habaib maklum akan sebuah video yang tersebar luas tentang cara solat Habib Umar. Ketahuilah video itu dirakam dan disebarkan tanpa izin mahupun pengetahuan Habib Umar. Para habaib yang senior yang selalu mendampingi Habib Umar telah pun memaklumkan tentang cara solat tersebut kepada Habib Umar dan beliau, Habib Umar, telah ambil maklum. Mohon para muslimin dan muslimat semua memadamkan video tersebut dan tidak lagi menyebarkannya. Ini sebagai contoh, dan ini jika cara solat tersebut tidak patut dijadikan teladan. Jika para habaib tidak ke hadapan untuk memberikan penjelasan, maka janganlah dipersalahkan jika ada orang lain yang memberikan penjelasan atau kritikan. It is a no-brainer that the prayer of Habib Umar attracts attention. People will talk about it. So the habaib should come forward and give a detailed explanation. If they choose not to, then do not blame others who choose to comment about it. Dan saya minta Habib Ali beri perhatian serius tentang perkara ini kerana sehingga hari ini sudah sampai kepada saya lebih kurang 3 video yang berlainan tentang solat Habib Umar yang berbeza-beza. Dan setiap video tersebut memang tak apalah, kita teruskan ke ulasan kedua. Baik, ulasan kedua, Habib Ali Zainal Abidin berbicara tentang cara memberi nasihat yang diatur oleh agama. Ringkasnya, memberi nasihat atau teguran hendaklah secara tertutup. Jika diberi teguran secara terbuka di khalayak ramai, itu namanya mengaibkan. Kecuali apabila teguran itu bersifat umum tanpa disebut nama, maka itu tak mengapa kerana dapat menjadi nasihat kepada semua. Sekali lagi, saya bersetuju dengan apa yang Habib Ali katakan. Sangat bersetuju dan saya sendiri amalkan, saya sendiri praktikkan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu,
apa yang disebut oleh Habib Ali itu hanya untuk kesalahan yang berlaku secara tertutup atau kesalahan yang berlaku secara terbuka oleh individu yang tidak menjadi rujukan masyarakat. Jika kesalahan atau sesuatu yang memerlukan penjelasan lanjut, tak semestinya salah tetapi memerlukan penjelasan, berlaku secara terbuka oleh individu yang menjadi rujukan masyarakat, maka pembetulan dan penjelasan hendaklah juga dilakukan secara terbuka. Apatah lagi jika ia bukan sekadar terbuka tetapi sudah tersebar luas, sudah viral, maka pembetulan dan penjelasan hendaklah juga disebar luaskan dan dengan menyebut nama individu tersebut secara spesifik. Baik, kenapa demikian? Okey. Pertama, ini kerana apabila kesalahan tersebut atau perkara yang memerlukan penjelasan itu telah tersebar, maka pembetulan dan penjelasan juga perlu disebarkan supaya masyarakat yang telah menontonnya dapat ambil maklum tentangnya. Jika pembetulan dan penjelasan hanya dilakukan kepada individu terbabit secara tertutup, masyarakat tidak tahu tentangnya dan masih mengikuti apa yang telah tersebar. Di sini mungkin ada yang berkata, sampaikanlah pembetulan dan penjelasan itu secara tertutup kepada individu terbabit dan biarkan dia yang menyebarkannya. Saya berkata, ya, itu cara yang terbaik. Akan tetapi realiti kebanyakan agamawan masa kini, kebanyakan bukan semua, memelihara status dan ego adalah lebih penting daripada memelihara agama dan kebenaran. Jika dilakukan pembetulan dan penjelasan semula, konon ia akan dianggap sebagai satu kelemahan. Padahal yang benar ia adalah satu kekuatan yang menyebabkan masyarakat akan lebih menghormati dan mengikuti individu tersebut. Ataupun sekurang-kurangnya saya akan lebih menghormati dan mengikuti individu yang secara berani mengaku bahawa dia telah tersalah, dia telah tersilap dan pembetulannya adalah sekian-sekian. Kenapa lebih kita nak ikut? Sebab kita tahu in case in the future, seandainya pada masa akan datang dia ada membuat silap, maka dia juga akan membetulkannya. Baik, kenapa pula perlu disebut nama individu tersebut? Pertama, ia perlu disebut supaya masyarakat tahu siapa yang berkata dan apa yang dikatakan. Kedua, jika ia sesuatu yang kerap berlaku, tujuannya supaya masyarakat tahu bahawa hendaklah berhati-hati apabila mengambil ilmu daripadanya kerana dia kerap melakukan kesalahan yang sama atau cuai dalam menyampaikan ilmu. Contohnya penceramah yang tidak ambil peduli, ignore tentang sumber dan darjat hadis apabila menyampaikannya, maka masyarakat dapat berhati-hati apabila mendengar sesuatu hadis daripadanya. Ketiga, jika tidak disebut nama individu tersebut, masyarakat akan tertanya-tanya siapakah orangnya dan akan berlaku prasangka kepada individu yang tidak bersalah. Contohnya, jika saya katakan, merujuk pada video saya sebelum ni, jika saya katakan ada Pak Kiai yang menyamakan perkampungan sunnah di Perlis dengan Syiah, maka orang ramai akan tertanya-tanya siapakah Pak Kiai tersebut, dan ini memberi nama buruk kepada semua Pak Kiai di Indonesia. Contoh lain, jika saya katakan ada ustaz yang tidak mampu bezakan antara ziarah kubur yang sunnah dan kuburiyun yang bid'ah, maka masyarakat akan tertanya-tanya, siapalah ustaz yang sangat tak bijak tu sehingga akhirnya memberi nama buruk kepada semua ustaz. Justru demi menjaga nama baik semua kiai, ustaz dan agamawan, maka nama individu yang menyampaikan kesalahan atau yang perlu diberi penjelasan lanjut mesti disebut secara spesifik. Saya sendiri apabila membuat video react akan menyebut nama ustaz atau ustazah terbabit.
Melainkan dalam beberapa kes, dalam beberapa video di mana saya tidak kenal siapakah ustaz atau ustazah tersebut. Jadi saya tak sebut nama sebab saya tak kenal. Okey, ulasan ketiga dan terakhir. Di sini saya ingin menzahirkan rasa hairan saya kepada Habib Ali Zainal Abidin yang memberi penjelasan seolah-olah beliau baru keluar daripada gua sehingga tidak tahu apa yang sedang berlaku. Beliau membicarakan tentang sikap kelompok lain. Apakah patut dijawab atau diabaikan? Fiqh ignore katanya. Padahal isu asal adalah cara solat tokoh kelompoknya sendiri. Beliau membicarakan cara orang lain mengkritik cara solat Habib Umar. Padahal beliau sendiri tidak memberi penjelasan. Jika Habib Ali sejak dari awal telah memberi penjelasan yang memuaskan dalam isu ini, maka tidak timbul kritikan daripada orang lain. Bahkan penjelasan Habib Ali akan menjadi rujukan masyarakat, termasuk saya. Beliau seperti tidak sedar the power and the effectiveness of social media pada masa kini. Beliau tidak dapat membezakan antara kesalahan yang berlaku secara terbuka atau tertutup. Beliau tidak dapat membezakan kesalahan yang berlaku secara terbuka apakah oleh individu yang tidak dikenali atau oleh individu yang menjadi rujukan masyarakat. Beliau lebih berminat untuk menjaga nama baik individu dan bukannya menjaga nama baik Islam. Beliau lebih berminat menutup aib individu dan biarkan ajaran yang salah tersebar di kalangan masyarakat. Maafkan saya jika pengamatan saya ini tidak betul atau tidak tepat. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.